Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak murid Ustaz? Semoga awak semua sentiasa dalam keadaan yang baik, sejahtera, bahagia, gembira, sihat dan sentiasa hidup dalam keadaan yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini kita nak cerita. Yang lepas kita dah cerita tentang malaikat-malaikat, dan hari ni saya nak cerita tentang perbezaan di antara malaikat dengan manusia. Boleh buka muka surat 31. Okey. Kita tengok apa perbezaan di antara malaikat dan manusia. Okey. Malaikat ia dijadikan daripada cahaya. Okey, apabila manusia dijadikan daripada tanah. Kita ini dijadikan daripada tanah dan malaikat dijadikan daripada manusia. Kalau syaitan dijadikan daripada, okey, tulis kat komen. Okey, tulis kat komen. Okey. Yang kedua kita tengok tidak bernafsu. Malaikat itu tidak mempunyai nafsu. Manakala kalau manusia mempunyai nafsu seperti makan, minum, tidur dan berkahwin. Malaikat tak ada. Malaikat dia hanya beriman kepada Allah sahaja. Dia tiada apa-apa kemahuan yang lain selain daripada beriman, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala kalau manusia kita masih ada rasa nak makan, rasa nak tidur, rasa ngantuk, rasa suka, rasa gembira, seperti itu. Okey. Kalau kita tengok balik nombor 3, malaikat bukan lelaki atau perempuan. Jadi hanya Allah yang tahu apa jenis malaikat. Dan kalau lelaki kita ada, kalau manusia kita ada lelaki, ada perempuan dan unsa. Unsa ni adalah special ya, mempunyai 2 jenis kelamin. Jadi nanti saya terangkan lebih lanjut tentang siapa itu unsa, apa itu unsa. Jadi kalau kita manusia kita ada lelaki yang handsome, kita ada perempuan yang cantik. Kalau malaikat dia bukan lelaki, dia bukan perempuan. Hanya Allah yang tahu. Okey. Okay, tengok nombor 4 ialah maksum. Macam tadilah maksum. Dan manusia tidak maksum kecuali Nabi dan Rasul. Maksudnya kita maksum ni apa? Kita manusia ni kita sering melakukan dosa. Sedangkan malaikat tidak. Dia hanya beriman kepada Allah sahaja. Diciptakan untuk menjalankan apa yang Allah suruh dan hanya beriman dan berserah kepada Allah sahaja. Kalau kita manusia, kita masih melakukan dosa dan kita perlu sentiasa bertaubat sekiranya kita selepas menjalani kehidupan dan kita ada melakukan dosa, marah orang, dan kita kena bertaubat. Manakala malaikat tidak, dia tidak ada dosa. Jadi dia memang tugasnya untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh Allah dan beriman kepada Allah sahaja. Okey, boleh faham? Tengok dekat yang nombor 5.5. Cara beriman kepada para malaikat. Okey, nombor 1 kita tengok setiap orang Islam wajib mempercayai kewujudan para malaikat. Kita kan dalam rukun iman kita juga ada perlu percaya kepada malaikat. Jadi kita sebagai seorang Islam yang percaya pada rukun iman dan Islam yang berpegang pada itu perlu percaya dengan adanya malaikat. Tengok nombor 2, kita wajib mengetahui 10 malaikat secara tafsili satu persatu. Yang kita tengok tadi kan, muka surat sebelumnya, nama-nama malaikat. Jadi kita kena tahu siapa malaikat itu, siapa namanya dan apa tugasnya, supaya kita sentiasa mendekatkan diri kepada Allah. Kita sentiasa berasa bahawa kita ni belum baik lagi. Kita kena jadi baik, supaya kita sentiasa merasakan bahawa kita perlu meningkatkan kewajipan amal kita, iman kita. Boleh dapat? Okey. Kita tengok muka surat seterusnya 32. Okey, saya pindah tempat dulu. Okey. Nombor 3, mereka dapat menyerupai pelbagai rupa dan bentuk dengan izin Allah Ta'ala. Okay.
dulu kan ada ketika malaikat datang kepada Nabi untuk bertanya tentang apa itu iman dan ihsan. Malaikat turun dengan menyerupai manusia yang sangat handsome, putih, berjubah putih, mukanya bersih, datang kepada Nabi dan bertanya tentang iman dan ihsan. Jadi waktu dia orang pergi, sahabat tanya siapakah gerangan. Nabi kata itulah malaikat. Mereka boleh menyerupai manusia dengan wajah yang sangat sempurna. Okey. Nombor 4 kita tengok, mereka sentiasa taat kepada perintah Allah dan tidak pernah ingkar sama sekali. Sebab itu tadi malaikat bersifat maksum, tak pernah buat dosa. Sebab tugasnya hanya beriman kepada Allah. Dia taat segala perintah, dia laksanakan segala tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, boleh dapat. Kita tengok 5.6 hikmah beriman kepada malaikat. Okey, nombor 1, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Jadi kalau kita percaya dan kita beriman kepada para malaikat, kita akan sentiasa ingin menjadi lebih baik dan daripada kita yang sebelumnya, untuk kita sama-sama beriman kepada Allah. Kita tengok malaikat boleh beriman kepada Allah, kenapa kita tak boleh? Macam gitu. Jadi kita pun adalah makhluk ciptaan Allah juga. Kita perlu untuk menjadi seseorang yang lebih baik daripada semalam. Okay. Nombor 2, memelihara diri daripada membuat maksiat. Sebab kita tahu kita ada malaikat di kanan dan kiri kita. Kita nak buat dosa, ada malaikat yang catat. Kita nak masuk neraka, ada malaikat yang jaga. Kita nak masuk syurga, ada malaikat yang jaga. Jadi kita akan sentiasa, ya Allah, aku nak buat dosa, nanti malaikat catat. Tak payah, tak jadilah. Jadi itu akan sentiasa menjaga kita untuk membuat satu kemaksiatan. Boleh? Jangan buat jahat. Okay, nombor 3, mengawal tingkah laku dan tindakan setiap masa. Macam tadilah, kita nak buat jahat je, kita ingat ada malaikat yang tulis nama kita. Kita nak buat jahat je, ada malaikat. Jadi kita sentiasa melakukan kebaikan supaya malaikat senang untuk tulis kebaikan kita. Hari ni siapa? Roza. Hari ni buat apa? Hari ni buat apa? Jadi kalau baik kan, malaikat senang je tulis. Tapi kalau jahat, kita ingat, nanti malaikat tulis kejahatan aku, nanti aku masuk neraka. Tak nak lah, tak jadi buat jahat. Macam itulah dia. Okay. Nombor 4, meningkatkan ketenangan dan ketenteraman kerana Allah Ta'ala sentiasa menguatkan umat Islam melalui malaikat. Maksudnya kita akan sentiasa merasa tidak keseorangan kerana kita sentiasa bersama dengan malaikat juga yang Allah kerahkan untuk jaga manusia. Okay, dan nombor 5, mengetahui keagungan Allah Ta'ala dan kekuasaannya kerana kehebatan malaikat menunjukkan keagungan penciptanya. Jadi kalau kita ni manusia, kita nak tengok macam mana agungnya Allah, malaikat pun bersifat maksum, mempunyai kuasa yang banyak untuk menguasai manusia, menguasai bumi. Apatah lagi Allah yang menciptakan malaikat. Pasti lebih besar, pasti lebih kuat, pasti lebih berkuasa, pasti lebih esa. Jadi kalau malaikat juga sempurna, apatah lagi pencipta malaikat, Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, hari ni kita buat latihan. Tengok tu, latihan pengukuhan. Senaraikan perbezaan malaikat dan manusia. Ustaz nak awak tulis, ada berapa tu? Ada 4. Tulis. Malaikat macam mana, manusia macam mana, perbezaan dia. Boleh? Lepas tu nanti sharekan dekat dalam grup WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.